Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang semua pengusaha cendawan seluruh Malaysia. Abang doakan semua kawan-kawan BW berada dalam keadaan sihat hendaknya, samping keluarga tersayang, jauh dari COVID-19. Hai, apa khabar? Petang ni kita santai lagi petang ni. Thank you semalam siapa yang komen nak komen yang nak pada emas tu. Tim boleh dah reply sorang-sorang. InsyaAllah petang ni, InsyaAllah bila habis petang ni, start pada esok kita akan pack dan hantarlah emas semalam pada semua kawan-kawan kita yang dah komen. Hari ni dia tajuk lain sikit, tapi kita dia ada juga relate dengan bisnes cendawan. Bisnes ada relate, iaitu tajuk petang ni kita habis olah daripada buku ni. Ada baca satu buku ni, buku terbalik dia kan, dia kena tengok mirror. Dia tajuk dia Mudahnya Menjemput Rezeki. Kalau siapa pernah baca buku ni, dia sangat power. Siapa yang tak pernah baca lagi boleh dapati dekat sekarang tak boleh lah, SMO ataupun cari online, ada jual online ni buku ni. Dia daripada Ustaz Faturi. Daripada buku ni ditulis oleh Ustaz Faturi Salahuddin. Dia daripada pengalaman dia dan kawan-kawan dia lah. Abang pernah jumpa sekali je Ustaz Faturi ni dekat Teliput itu masa dia launch buku dia kali pertama itu. Memang power. Buku ni memang power lah buku ni. Dia konsep rezeki yang Ustaz Faturi cuba sampaikan ni ialah dia apa yang dia cuba ceritakan ialah kalau kita katakan kita nak cari duit, kita ada hilang duit shilling di pantai. Konsep dia yang dia cuba buku ni, apa yang dia cuba olah ialah bila kita nak cari duit, contohnya kita ada orang kata ada duit tercicir. Duit tu duit shilling emas. Duit shilling emas tu yang 100 gram tu ni ada berapa ribu. Ada duit shilling emas tercicir di pantai, di tepi pantai. Bila kata pergilah cari. Ada orang cakap pergilah cari, saya ada tercicir wang emas di pantai katanya. So pantai ni just imagine sangat luas. So kalau kita nak pergi cari wang emas tu yang nilai RM1,000 tu, nak cari di pantai, betapa susahnya nak jumpa, betul tak? Susahnya nak jumpa kan benda tu. Tapi apa cuba disampaikan oleh Ustaz Faturi ni, katakanlah wang emas tu ada roh, ada nyawa. Contohnya dia kata, instead of kita pergi cari di pantai, di dalam pasir, pantai tak tahu dekat mana yang pasir pantai tu luas mata memandang, instead of pergi cari dia, kita kalaulah wang emas tu ada roh katanya, ada roh dan nyawa, dia boleh bergerak sendiri, kenapa tidak panggil wang emas tu kepada kita? Hai Kak Nur Faizah. Kak Nur Faizah ni dari hari tu lagi cuba nak live dengan kita. Hari ni baru berjaya. Hai Kak Nur Faizah, thanks for watching. Hai Cik Nazri. Ni otai lama tapi sekarang dia berhenti sekejap ni. Cik Nazri pada Kedah. So konsep yang dia cuba sampaikan sini ialah kita tak kalau nak cari rezeki ni susah baginya. Sebab dia umpama mencari satu keping emas di pesisir pantai yang sangat jauh mata memandang. So dia tak gunakan konsep mencari rezeki, tapi apa yang dia cuba cerita dalam buku ni ialah konsep kita menjemput rezeki. Kita jemput, dia datang dekat kita. Umpama kita nak cari kita nak tangkap semut sini. Ni kalau buku ni dia nak tangkap semut, nak umpan semut, kita tak pergi cari semut dalam lubang. Kita taburkan gula dekat tengah-tengah atas lantai, tabur gula, insya-Allah nescaya semut akan pergi ke gula tu. So konsepnya sama yang cuba disampaikan oleh Ustaz Faturi ni, juga dalam buku ni, buku tulisan beliau ni, dah lama dah asal buku ni. Konsep sama, kita dengan rezeki, kita menjemput rezeki, bukan adalah amalan-amalan dia. Kita jemput rezeki ni ada amalan-amalan dia cerita dalam ni. Abang cuba banyak amalan dia.
Yang abang ingat dalam ni, dia ada sedekah, dia ada duha, dia ada tahajud, dia ada baik kepada dua ibu bapa, solat di awal waktu, banyaklah amalan dia. Cumanya abang teringat satu kisah kawan abang cerita kat abang yang betul-betul terjadi. Apa yang diamalkan bukan pada buku ni, tapi ada seorang kawan abang tu dia cerita, bekas abang kerja dulu satu kilang dekat Terengganu. Ialah dia seorang, abang ingat kisah ni lah. Dia ni pernah seorang pelajar yang cerdik lah, yang bijak pandai. Dia pergi ambil course law di overseas. Kawan abang ni, dia ambil course law di overseas. Dia seorang budak yang budak bijak lah, ambil law, tapi dia intention dia, minat dia pada bisnes. So dia balik daripada UK, dia pergi ambil law dekat UK. Dia balik daripada UK, dia terus masuk satu company besar dekat KL, kerja sebagai sale. Dan dalam company tu dia berjaya buat sale, dia berjaya cetuskan satu fenomena besar dalam bisnes dalam perniagaan yang di tempat dia kerja tu, di mana dia punya income dia tak kurang pada 10,000, dan dia boleh simpan beberapa tahun dia kerja tu, dia boleh buat simpanan 1 juta. Dia boleh simpan duit sebanyak 1 juta. Dan sampai company dia tu appreciate dia punya effort, sampai company dia bagi sebuah kereta dan seorang driver pada dia. Dia punya power dia buat bisnes. So dia buat sale, dia bahkan sale. So bila dia rasa dia dah hebat, dia amalan dia biasa-biasa, tak ada kata buat amalan khusus, biasa-biasa, solat biasa macam biasa. Orang Melayu kita, orang Kelantan, biasa-biasa bekerja di KL. So dia rasa dia dah hebat, dia pun cuba nak tukar bisnes. Dia pergi ke US. Dia pergi buat bisnes, buka bisnes di US. Tapi lepas pada setahun, ternyata bisnes dia gagal. Dan duit dia habis banyak situ. Dan dia masih lagi dia walaupun ada banyak habis, tapi masih lagi banyak lagi duit dia. So dia cuba lagi buat bisnes baru di Indonesia. Walaupun bisnes di Indonesia yang dia baru set up ni pun juga gagal, tapi dia belajar daripada ada satu orang ustaz di Indonesia tu, cara menjemput rezeki ni. Dan dia pun masa tu dia belajar pun, dia tak adalah amalkan sangat, tapi memang lepas pada setahun duduk di Indonesia, memang benda tu gagal. Dia balik ke Malaysia tu memang selai sepinggang, tak ada, kosong, memang duit kosong. Sampai wife dia terpaksa kerja balik. Dia pun memang cari kais pagi makan pagi, memang kosong. Memang fail, bisnes jatuh teruk. Daripada duit ada simpanan, dia ada juta-juta ringgit, dia pada balik rumah ke Malaysia ni kosong. Pas pada bisnes. Dan dia masuklah join satu kilang yang abang kenal dekat Terengganu ni, satu kilang kat sana. Dia kerja starting dengan gaji 1,000, gaji 4,000 je gaji dia, manager kilang 4,000. Tapi apa yang abang tahu pasal dia ni ialah dia dia balik daripada Indonesia tu, dia amalkan solat tahajud every night. Satu malam pun tak tinggal, satu malam pun dia tak miss bangun untuk bertahajud. And at the end, lepas pada tak lama pun benda ni, dia ulang, dia istiqamah juga, tahajud every night. Dia tahajud 83. Dia kata 83 ni 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. 83 dalam itulah dia menangis dalam hari-hari. Tak sampai setahun dia dapat kerja dengan Madura, Tak sampai setahun juga dia dinaikkan pangkat, dia dapat kerja lain. Benda ni berlaku dalam masa singkat. Dapat kerja gaji 4,000, dan dia lompat ke kilang lain, gaji mahal sikit lagi, dan dia balik ke kilang asal ni pula, gaji 8,000. Dan dia pun lepas pada tu dia pindah pula ke Indonesia untuk buat bisnes sendiri dalam law firm di Indonesia, dan gaji dia memang superb sekarang. Tak sampai setahun dia, daripada dia bankrupt, dia kosong, tak sampai setahun dia bangkit balik dengan solat tahajud saja. Memang subhanallah, memang hebat rezeki yang Allah Taala buka kepada kita, yang dia beri kepada kita, dia sediakan kepada kita untuk kita minta saja sebenarnya. Tapi kita ni duduk sibuk nak cari je. Sebenarnya dia rezeki ni ikut kepada Ustaz Faturi lah. Saya tak erti juga sebenarnya rezeki. Tapi apa yang Ustaz Faturi duk cerita ni, dia rezeki ni dia lebih senang kalau kita jemput dia. Kalau kita jemput, macam lah saya jemput, contoh saja saya jemput Cik Nazri. Cik Nazri, silakan ke rumah saya ada buat jamuan malam ni.
Cik Nazri pun duduk di Kulim Cik Nazri. Lupa saya. Duduk kat Kulim, duduk dekat Kedah. Nak datang kat Kota Baru ni. Saya jemput Cik Nazri datang kat rumah. Malam ni kita ada kenduri. Contohnya. Saya cuba tahu Cik Nazri. Cik Nazri duduk kat Kedah. Nak datang ke tak ni? PKP lagi. Tu kalau saya jemput macam tu Cik Nazri kata mungkin tak datang lah kot. Memang lebih kurang 60% tu tak datang lah walaupun saya jemput Tapi kalau saya kata, Cik Nazri, tolonglah Cik Nazri kena datang juga malam ni. Kalau Cik Nazri tak datang, saya tak akan start kenduri saya ni. Cik Nazri macam mana kena datang juga. Betul, tengok tak betapa serius saya jemput Cik Nazri. Cik Nazri kalau dia tak datang, saya tak akan mulakan majlis. Cik Nazri walaupun dekat Kedah, dengar saya cakap macam tu, dia pun dah naik sikit lah, kena pergi lah. Daripada tadi tak jauh ni, tak perginya. Tapi bila saya jemput sungguh-sungguh Cik Nazri, insyaAllah Cik Nazri akan datang. Lagipun saya kata, kalau Cik Nazri tak datang, memang saya tak akan mulakan majlis. Lagilah Cik Nazri terpaksa datang. Sama juga yang tapi yang jemput rezeki ni bukan kata, ya Allah rezeki bukanlah benda tu marilah. Cik Syazwan, apa khabar? Kak Siti Sarah, Waalaikumsalam. Mana hajinya? Tak ada haji lagi Cik Sarah. Ya. Ingatkan anak anda Cik Solehin tadi. Gitulah lebih kurang yang Abang cuba sampaikan tadi. Dia adalah konsep jemput rezeki. Lagi kita kuat, lagi kita bersungguh jemput rezeki ni, InsyaAllah dia akan datang kepada kita. So cara amalan jemput rezeki banyaklah. Antara yang apa cerita awal tadi ialah amalan menjemput rezeki ni dengan sedekah, duha, tahajud, berbaik kepada kedua ibu bapa, solat di awal waktu, banyak lagi lah. Tapi ni antara yang Abu cerita ni adalah solat tahajud yang kawan Abu ni dia tak tinggal. Memang every night dia tak tinggal solat tahajud dia. Memang terbaik lah. So tapi memang hasil pun memang dia sekarang dah jadi jutawan juga. Walaupun dia dah balik ke Malaysia dulu dengan kosong selai sepinggan, tapi dilepas pada setahun dengan amalan dia solat tahajud setiap malam 83 ni, dia balik ke Indonesia dengan jadi seorang jutawan. Dia pun dah glamour sekarang. Banyak company Malaysia yang nak buat bisnes kat Indonesia, dia banyak bantu untuk selesaikan bisnes. So gitulah lebih kurang ceritanya hari ni. Konsep Abu cuba share kat you guys, konsep menjemput rezeki. Dia lebih mudah daripada kita mencari rezeki. Tu yang Abu faham dalam buku ni lah. So buku ni Abu tak jual pun. Siapa nak rasa dia Ustaz Faturi ni ada jual online. Cuba cari buku Mudahnya Menjemput Rezeki. Buku ni cari dekat online, banyak yang jual. Yang ni yang kecil ni adalah yang buku edisi buku mini. Dia ada satu lagi besar, yang besar yang ni RM2 je dia jual. Yang besar tu rasa dalam 20 lebih katanya buku tu. Tu cari buku tu kalau nak baca, especially during PKP ni tak ada kerja nak buat sangat. Kita cari benda-benda gini. So itu sajalah lebih kurangnya petang ni yang Abang boleh kongsikan. Harap benda ni bermanfaat pada you guys. So kalau rasa benda ni bermanfaat, you boleh share posting live Abang ni supaya lebih ramai dari kawan-kawan kita dapat manfaat daripada live kita hari ni. Okay, thank you guys. Next week stay tune. Kita hari ni Khamis, last day. Abang cuti 2 hari, Jumaat Sabtu. Abang akan sambung lagi minggu depan, hari Ahad sampai Khamis. Macam biasa live kita hari Ahad sampai Khamis pukul 5 petang. Kita akan bincangkan, Abang dah sedia tu banyak tu. Kenapa bisnes cendawan gulung tikar nombor. Okay, itu saja. Thank you Haji Salihin, Abai Wan, Syazwan, Cik Nazri, Nafiah kerana watching, dan last yang paling best Kak Hafizah. Thanks for watching. Itu saja sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week guys. Bye bye. Assalamualaikum.